with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ini kembali lagi kita di segmen Creepy di mana Kama akan ceritakan dekat korang kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kama melalui email. Cuma hari ini saya akan membaca cerita tersebut tapi telah diolah sedikit lah oleh editor saya. So disebabkan cerita terlalu banyak sangat yang korang kongsikan dan sekarang pun kamu tengah busy dengan assignment, jadi tak sempat nak buka satu-satu, nak pilih satu-satu. So editor Kama yang telah pilih cerita ni dan olah sedikit, so dia dah baca dulu daripada kita semua. Jadi Kama akan react cerita yang pertama ni. Tapi macam biasa sebelum kita mula dulu, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okay, so pemilik kisah ni dia ceritakan 3 kisah seram and dia dah siap bagi tajuk untuk setiap kisah dia. Weh, memang kalau baca tajuk tu memang kita macam, kenapa? Apa dah jadi gitu. Tajuk pertama yang dia bagi adalah Jalan Terbelah. So pemilik kisah ni kita bagi nama Nia, bukan nama sebenar. Jadi Nia ni dia ada seorang kakak, iaitu kita bagi nama Ain. Kakak dia ni macam ada sixth sense tau. Jadi ada banyak cerita yang kakak dia cerita dekat Nia dan Nia nak kongsikan kepada kita semua. Jadi kisah yang pertama Jalan Terbelah tadi berlaku waktu kakak dia kecil-kecil. Okay, so jom kita start baca, okay? Kisahnya begini. Biasalah kalau hari raya ni ramai-ramai balik kampung, berkumpul ramai-ramai. So masa ni arwah nenek ada lagi. Diorang panggil nenek diorang Mok. So arwah Mok ada lagi. Bila dah jumpa ramai-ramai ni mestilah seronok kan, asyik main sana sini sebab waktu tu masih budak-budak. So malam tu dah keletihan dah diorang ni sebab siang tadi seronok sangat bermain. Masing-masing dah start rasa lapar tapi tak nak makan nasi. Diorang nak makan Maggi. Tapi malangnya Maggi yang ada pada waktu tu tak cukup untuk semua orang. Jadi ibu Nia ni pun suruhlah diorang ni pergi beli Maggi dekat kedai. Ada satu kedai runcit tu lah. Kedai tu tak jauh pun daripada rumah diorang tu. Dan rumah diorang tu pula betul-betul dekat tepi jalan raya. So kalau ikut jalan tu, lalu kat tepi jalan raya memang dah boleh sampai. So pergilah diorang keza-keza ni, which is kakak Nia, Ain, abang Nia, Mirul, kakak sepupu dia, Kak Erni dan abang sepupu dia, Abang Apis. So disebabkan dah malam kan, mak Nia suruhlah pergi ramai-ramai walaupun dekat je sebenarnya kedai tu. Tapi sebab diorang ni semua budak-budak kan. So bila dah sampai kat kedai tu dia macam warung, boleh order makan, minum and dia orang ada juga kedai runcit dekat tepi tu. Tapi tak adalah besar sangat. Cuma bolehlah untuk beli barang-barang basic kan. So bila dah siap-siap membeli sakan tu, dia orang pun nak baliklah ke rumah. Sebab nak masak Maggi lah, dah lapar sangat kan. Keluar je dari kedai tu, dia orang pusing je. Masing-masing pelik sebab jalan yang satu tadi tiba-tiba menjadi 2. Itu ke maksud dia jalan terbelah tadi? Tiba-tiba jalan yang terbelah tadi tu jadi ada 2 jalan, satu jalan ke arah kiri, satu lagi jalan ke arah kanan. Dan masa tu Ain kata kawasan tu tak maju lagi lah, memang ada satu jalan je sepatutnya dekat jalan raya tu. Rumah-rumah pun memang kat sebelah-sebelah jalan je, tak ada cabang jalan-jalan lain. So bila tiba-tiba diorang jalan, ternampak ada 2 jalan, masing-masing berhenti sebab tak tahu nak ikut mana, kiri ke kanan. Selalunya memang ada satu jalan je. Masa tu diorang tak terfikirlah pula nak tanya makcik-makcik, pakcik-pakcik yang lalu dekat situ sebab diorang semua masih budak-budak kan. Punyalah lama bincang sesama sendiri diorang tu. Lepas tu semua decide nak lalu jalan kiri. Dan sebaik je diorang melangkah kaki ke jalan kiri tu, tiba-tiba terdengar ada satu suara macam, "Oi, sini oi, sini." Ni diorang semua pusing belakang, rupa-rupanya nampaklah si Mak Ye ni. Mak Ye ni adalah cousin diorang. So Mak Ye datang and then Mak Ye cakap, "Sini, sini." Sambil buat isyarat tangan suruh ikut dia. So Mak Ye katalah,
nenek suruh datang panggil korang. So Ain macam terfikir, tak tahulah firasat orang tua ke apa kan, tapi nenek dia orang kata dia tak sedap hati. Dia pun suruhlah mak ye ni pergi ambil budak-budak tu. Biasalah budak-budak dah jumpa kawan, so lepas jumpa mak ye, dia orang terus lupa benda lain, semua dah gelak-gelak, macam semua dah lupa kes yang jalan boleh terbahagi dua tadi tu. Tapi dalam waktu semua tengah gelak-gelak tu, sebenarnya kakak Nia yang Ain ni, dia masih lagi berfikir tahu kenapa jalan tadi terbahagi kedua. Sebab semua cousin-cousin dia tu menyaksikan yang jalan tu ada dua, tapi Ain ni bukan setakat dia nampak jalan, dia juga nampak ada entiti dekat situ, which is lembaga hitam yang menyerupai kanak-kanak tengah melambai dekat jalan kiri yang diorang tak masuk tu. Tapi dia tak pernah ceritakan kisah ni, dia diam je sampailah dah besar sikit kan, dia ceritalah dekat adik dia Nia ni. So kisah ni memang terdiam macam tu je lah, memang menimbulkan 1001 tanda tanya tapi tidak terjawab. Sampailah satu hari ni arwah nenek dia dah meninggal dunia. So diorang ni balik kampung, jumpa balik cousin-cousin diorang tu, dan sewaktu diorang berkumpul tu, salah seorang cousin diorang ni nama Kak Erni tadi tu, dia buka cerita tau. Dan apa yang Kak Erni cerita sebiji macam Ain cerita. So time ni lah Nia tahu yang kakak dia cerita tu betul. Ingatkan macam kakak dia waktu budak-budak kecil kan, tak tahulah macam betul ke tak cerita tu. So time tu jugalah Ain ni cerita kat cousin-cousin dia, sebenarnya malam tu dia nampak ada kelibat budak perempuan tengah melambai-lambai diorang ni waktu diorang nak balik dekat jalan kiri tu. So Ain ada cerita sikit lah dia punya pengalaman sixth sense dia kan. Ain kata dia bukanlah sixth sense sangat, tapi ada banyak perkara yang terjadi dekat dia. Macam benda tu tak adalah kait sampai merasuk ke apa, tapi dia banyak kali ternampak macam benda tu macam nak mengganggu dia. So ada satu hari ni, waktu tu dia dekat asrama, and dom perempuan memang jauh dengan dom lelaki. Jadi perempuan yang ada dekat dom diorang ni selamat lah kalau nak berjalan-jalan sambil tak pakai tudung macam tu kan. So masa tu Ain tengah sikat rambut dia sambil jalan dekat tangga nak pergi ke tingkat bawah, which is bilik kawan dia. Bila dia tengah sikat rambut, adalah rambut dia gugur kan. Kakak dia pun cabutlah rambut tu daripada sikat tu, and then dibuang dekat tepi tingkap. Lepas buang je, jantung dia terus degup laju sebab dia terdengar ada satu suara bercakap, "Terima kasih." Sedangkan dia seorang-seorang je dekat situ weh. Dan ada juga masa Ain tengah seorang-seorang dalam bilik dom, tiba-tiba terdengar loker dia kena ketuk. Loker pula jenis yang bersih, so kalau terlanggar sikit memang kuat lah, apatah lagi terketuk kan. Lepas tu macam terberhenti sekejap. Tak lama selepas tu bunyi orang ketuk lagi sampai berulang-ulang. Lepas tu Ain pula dia pergi tegur, dia kata diam lah, cakap kuat-kuat kan. Lepas dia cakap, terus lagi kuat bunyi tu, pom 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 pom. Dia pun terus bangun lari daripada situ. So Ain ingatkan dekat asrama je, jadi mungkin gangguan daripada benda-benda yang dekat asrama dia kan. So lepas dia habis sekolah, everything akan stop. Tapi rupa-rupanya tak. Bila je Ain balik rumah, Ain ni dia jenis yang suka tidur lambat tau. Orang lain semua dah tidur dalam rumah, dia seorang je yang tak tidur-tidur lagi. So nak dijadikan cerita, waktu ni abang dia Mirul tu dah kahwin dah. So yang ada dekat dalam rumah, mak dia, ayah dia, Ain dan juga Nia ni yang menceritakan kisah ni. So bilik Ain ni betul-betul dekat sebelah ruang tamu. Pintu bilik dia pula tak boleh tutup. Tak tahulah rosak ke apa kan. Tapi bila dah 2 ke 3 pagi tu, Ain kata tiba-tiba ada bola bergolek masuk bilik dia. Waktu ni semua orang dah tidur. Tapi yang peliknya, Ain memang dah tahu dia punya kipas dekat ruang tamu dia tu memang dah tutup lama dah. So kalau nak kata angin yang menolak bola tu bergolek-golek masuk dalam bilik dia tu sangatlah susah nak percaya. Tapi tak apa, Ain dia cuba husnuzon juga waktu tu. Masalahnya yang lebih menyeramkan, bila bola tu elok-elok tadi bergolek, tiba-tiba sekarang dia pergi melantun pula dah korang. Bila dia nampak bola tu pergi melantun macam tu, Ain pun terus selubung badan dia dengan selimut tau, mengharapkan dia akan terus tidur, dan bila dia buka mata esok pagi semua tu dah tak ada. Dan Alhamdulillah esok pagi dia bangun tak ada apa-apa yang berlaku. Dia terus cerita dekat adik dia Nia. So macam itulah Nia boleh tahu cerita ni daripada kakak dia. Dia mungkin tak nampak secara keseluruhan, sebab tu dia tak rasa dia ni sixth sense. So kisah kedua yang dikongsikan oleh Nia, dia bagi tajuk Dengar Saya.
That sounds creepy. Okay, dengar saya kenapa ni kan? Okay, so jom kita baca. Masa ni Ain, kakak dia tadi tengah ambil degree. Oh, dah besar lah waktu ni. Dah ada kereta sendiri sebab senang nak pergi kelas dari rumah sewa. So, satu hari tu tengah cuti semester. Ain dengan roommate dia macam biasalah nak balik rumah. Roommate dia pula tak ada transport nak balik waktu tu. So, Ain pun cadang nak hantar dia. Sampai je rumah roommate dia, time tu dah malam. Jadi Ain cadang nak tidur situ satu malam. Esoknya nak bertolak balik lah. Jadi kawasan rumah roommate dia tu pula kawasan pedalaman. Tahu-tahulah kawasan pedalaman ni macam mana kan. Lampu jalan pun segan nak berdiri. Lampu kereta je lah yang suluh jalan dekat situ. Jadi memang taklah Ain ni nak drive malam-malam kat situ sorang-sorang kan. So ceritanya bermula bila dah sampai dekat area rumah roommate dia tu. Roommate dia dah masuk rumah and excited lah dapat balik kan. Mestilah nak cepat-cepat jumpa mak ayah dia. Ain pula sorang-sorang je dekat dalam kereta waktu tu. Tengah ambil barang-barang dekat bonnet. Tengah geledah-geledah lah barang-barang semua kan. Tiba-tiba ada satu suara. Akak. Ain terdengar suara tu. Nak kata bisik tak adalah seslow macam akak macam tu kan. Tapi nak kata kuat pun tak adalah dia menjerit akak macam tu. Dia mak kau sangat Shopee ni, stop it. Dia suara tu seolah-olah macam bercakap dalam nada perlahan. Jadi tangan Ain macam berhenti sekejap ambil barang tu kan sebab dia terkejut. Jadi jantung dia dah mula laju. Ain kuatkan juga hati sambung cari barang dekat bonet kereta tu. Tiba-tiba akak sekali lagi dia dengar suara tu. Dan dengar kali pertama boleh lagi lah nak kata salah dengar ke apa kan. Tapi kalau dah kali kedua dia memang sah lah suara tu memang ada. So terus Ain ni cepat-cepat ambil barang yang dia nampak. Dia jalan terus masuk rumah kawan dia tu. So sambil jalan tu suara tu boleh pula menyambung. Akak dengar saya sudah memang Ain abaikan je lah. Tapi kaki dia tetap juga melangkah masuk dalam rumah tu. Tengah melangkah tiba-tiba sambung lagi suara. Akak dengar saya kan? Muka dia tu still macam dia buat tak dengar apa-apa lah sebab dia cuma dengar, dia tak nampak kan. Jadi dia cuba berlakon waktu tu yang dia tak dengar apa-apa. Lagi dia menahan diri dia daripada takut tu, benda tu cakap apa tau? Nak tengok saya? Nasib lah time tu Ain dah sampai depan pintu rumah kawan dia tu. Dia terus bagi salam dan masuk rumah tu. Tak ada dah nak toleh-toleh belakang ke apa sebab waktu tu memang sangat-sangat takut kan. So nak cerita dekat kawan dia memang tak lah kan. Dah lah benda tu berlaku kat rumah kawan dia. Lepas tu nak cerita pula dekat dalam rumah kawan dia. Nanti tak nak balik pula kawan dia ni. So dia decide untuk diam je malam tu. And then bila dah siap mandi apa semua, dia baru perasan yang charger phone dia tertinggal dalam kereta dekat seat driver. Dia lupa nak pergi ambil tadi. Bateri phone pula dah nyawa-nyawa ikan. Tapi Ain ni redha je lah kan. Dia tak nak keluar punya pasal dia sanggup biarkan handphone dia tu mati. Esok pagi baru nak pergi ambil. So dia biarkanlah handphone tu mati sekalipun. Dan Alhamdulillah keesokan paginya tu okey je macam biasa. Ain pun balik ke rumah dia. Dan pesanan dari Ain, kalau jadi benda-benda ni jangan takut sangat. Nanti benda tu kacau. At the same time jangan berani sangat. Nanti macam kita challenge pula benda tu kan. Yang penting kita yakin je yang kita ada Allah. So cerita ni Nia, adik dia yang menceritakan dekat kita tentang kakak dia punya pengalaman-pengalaman yang agak menyeramkan berlaku. Yang orang kata apa, jarang-jarang lah berlaku dekat orang lain kan. So kamu ada sambungan juga cerita macam ni. Tapi kali ni dia bagi 2 kisah seram tau. Oi, dengar tajuk dia dah seram weh. Butik pengantin. I don't know, I still don't know story ni macam mana. So kalau korang nak dengar, korang stay tune untuk video yang seterusnya. InsyaAllah I post by next week. Okay, so kawan rasa video tu sampai sini je. Kalau korang ada kisah-kisah seram yang nak kongsi, boleh share dekat email ni, kamarinawork29@gmail.com. Sorry kalau ada tersalah kata, harap dimaafin. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.